Assalamualaikum Dr. Muhammad Fikri. Saya Nurita binti Abu Samah. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan tentang digital analysis, yang mana Litecoin adalah tajuk pilihan kumpulan kami lah. Okey, berikut adalah ahli-ahli kumpulan saya, iaitu Muhammad Izzuan bin Zainal, Nurita binti Abu Samah iaitu saya sendiri, Rosidah Irma binti Abdul Rahim dan juga Khairatul Huda binti Kaza. Okey, di dalam topik Litecoin ni, kami telah membagikan kepada 5 subtopik, iaitu latar belakang aset, kelebihan Litecoin, risiko dan sejarah pulangan Litecoin, status pematuhan syariah dan juga keputusan ataupun cadangan. Okay, saya akan memulakan dengan latar belakang aset, iaitu pengenalan Litecoin lah. Menurut Greg McFarlane 2022, satu pencabangan dalam blockchain Bitcoin membawa kepada penciptaan mata wang kripto Litecoin iaitu LTC pada tahun 2011. Ia pertama kali dicipta untuk meredakan kebimbangan pemaju bahawa Bitcoin menjadi lebih terpusat dan menjadikannya lebih sukar untuk syarikat pelombongan berskala besar untuk mendominasi proses pelombongan. Litecoin, mata wang kripto, kini telah berkembang menjadi shilling yang boleh dilombong dan sistem pembayaran peer-to-peer. Litecoin mempunyai lebih 69 juta shilling dalam edaran setakat November 2021, meletakkan antara 15 mata wang kripto terbesar teratas dari segi penilaian pasaran, tapi masih jauh di belakang Bitcoin. Ini adalah kenyataan Jake pada tahun 2022. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kelebihan Litecoin. Okay, salah satu daripada kelebihan Litecoin, ia diperkenalkan untuk mengutamakan kelajuan transaksi. Perlu diingat bahawa Litecoin mempunyai beberapa persamaan dengan Bitcoin. Walau bagaimanapun, nilai jualan utamanya ialah ia adalah versi yang kurang kompleks daripada mata wang kripto asal dan paling terkenal. Dengan matlamat untuk memproses blok setiap 2.5 minit, Litecoin akan dapat mengesahkan transaksi dengan lebih cepat. Ini adalah kenyataan daripada Christopher pada tahun 2021. Oleh kerana jumlah trafik transaksi, perlu diingat bahawa kelajuan transaksi berbeza antara platform yang berbeza. Kelajuan Litecoin menjadikannya sempurna untuk transaksi cepat setiap hari atau pembelian kecil. Kelebihan Litecoin yang lain adalah persamaan dengan Bitcoin dengan peningkatan. Untuk menangani masalah dan kekangan platform blockchain Bitcoin, penciptanya membuat beberapa perubahan dan peningkatan pada teknologi yang mendasari rangkaian. Tenebricks dan Fabrics adalah sumber inspirasi untuk shilling ini. Kedua-dua inisiatif mata wang kripto terdahulu ini telah dibina menggunakan kod sumber Bitcoin. Lee juga menambah baik Litecoin menggunakan algoritma pelombongan skrip yang sama daripada Fabrics. Kemajuan teknikal tambahan juga telah dibuat. Kelebihan Litecoin seterusnya adalah ianya lebih mudah diakses oleh pembeli. Litecoin mempunyai faedah asas untuk menjadi lebih mudah didekati oleh pelombong dan peserta lain dalam rangkaian blockchainnya. Manfaat lain ialah keupayaan untuk memanfaatkan teknologi blockchain Litecoin penuh dalam satu aplikasi. Khususnya, seperti rangkaian blockchain Bitcoin, platform ini secara eksklusif bertujuan untuk menyokong mata wang kripto yang mengurangkan trafik dan kesesakan yang ketara daripada lebihan penduduk. Sekian daripada saya. Saya akan serahkan slide seterusnya untuk dibentangkan oleh rakan saya iaitu Khairatul Huda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor dan kawan-kawan. Nama saya Khairatul Huda binti Kaza. Nombor metrik saya 265962. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kelebihan Litecoin. Okey, kelebihan Litecoin pada transaksi peribadi adalah cryptocurrency seperti Litecoin menawarkan kelebihan privasi yang ketara, tetapi ia tidak semestinya peribadi seperti yang dipercayai oleh sesetengah individu. Perkhidmatan pencampuran shilling menggabungkan transaksi dengan cara yang menjadikannya mencabar untuk membezakan antara satu sama lain, menjadikannya mencabar untuk diikuti oleh pemerhati luar.
Walaupun privasi yang lengkap bukanlah salah satu faedah mata wang kripto, namun urus niaga biasanya lebih tertutup apabila dibuat dengan mata wang kripto berbanding apabila dibuat dengan wang flat dan proses pembayaran pihak ketiga. Kelebihan Litecoin yang lainnya pula ialah perlindungan daripada inflasi. Perkara yang jarang berlaku cenderung meningkat dalam nilai kerana inflasi monetari mungkin berkembang apabila bank pusat dan kerajaan menjana lebih banyak wang. Harga shilling bekalan tetap ini diukur dalam dolar mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk meningkat apabila semakin banyak dolar segar bersaing dengan semakin sedikit shilling. Sebagai tambahan, protokol Bitcoin yang sama dengan Litecoin sebagai contoh, dibuat untuk mengekalkan kekurangan mata wang tersebut tanpa perubahan dalam dasar monetari. Okey, berikut adalah risiko dan sejarah pulangan Litecoin. Okey, sejarah yang pertama adalah Litecoin mendapat kesan hebat pada tahun 2021 kerana keupayaan untuk membuat pembayaran pantas dan transaksi peribadi. Lubang kejatuhan untuk Litecoin bermula pada Jun 2022 di mana terdapat sesuatu tentang kemalangan terbaru yang membezakannya daripada kemerosotan kripto sebelumnya. Kitaran terbaru telah ditandai dengan beberapa peristiwa yang disebabkan kesaling hubungan dan model perniagaannya telah merebak ke seluruh industri. Bagi risiko pelaburan Litecoin adalah yang pertama ialah penipuan dan penggodam. Untuk mata wang kripto adalah amat penting untuk menggunakan kata laluan yang kukuh sekali sahaja dan mendayakan pengesahan dua faktor di mana sahaja ia praktikal. Ia amat perlu untuk mengekalkan perisian dan sistem pengendalian yang dikemaskini kerana penggodam mahir boleh menggunakan kelemahan perisian untuk mencuri data anda atau mengambil alih peranti seorang pelabur Litecoin. Okey, saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Izwan, bagi membentangkan risiko pelaburan Litecoin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izwan bin Zainal, nombor matrik 266025. Dan terima kasih kepada Puan Kurator UDA di atas penerangan berkaitan dengan sejarah pelaburan Litecoin. So, saya akan sambung sedikit untuk risiko pelaburan Litecoin, iaitu harga yang tidak stabil. Pasaran untuk mata wang kripto secara keseluruhannya masih berkembang dan banyak projek masih dalam peringkat awal penemuan harga yang pantas. Ini membawa kepada tahap turun naik harga yang tidak dijangka tinggi yang anda tidak jangkakan untuk diperhatikan dengan kelas aset yang lain. Komuniti kripto di seluruh dunia yang berkembang maju yang tidak pernah tidur adalah antara elemen lain yang menyebabkan turun naik yang begitu dramatik. So, untuk penerangan seterusnya adalah status pematuhan syariah. Okay, sebagaimana menurut surah Taha ayat 2 yang bermaksud kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kamu menyebabkan kamu susah, di mana Islam tidak berusaha untuk meletakkan penduduknya melalui sebarang kesulitan, beban atau kecederaan seperti yang dilihat oleh wahyu Al-Quran. Peraturan umum dan dalam Islam ialah segala-galanya dibolehkan sehingga ia secara khusus diharamkan oleh sumber-sumber hukum Islam yang asas, iaitu Al-Quran dan Hadis, dan sekunder, iaitu ijma' dan ijtihad. Pengeluaran dan pertukaran mata wang kripto tidak dilarang secara khusus oleh mana-mana ayat tertentu dalam Al-Quran atau Hadis. Sumber utama yang melarang amalan-amalan tertentu di dalamnya jika terdapat unsur-unsur seperti riba, perjudian, ketidakpastian, penipuan atau lain-lain amalan penipuan dan kecurian atau penyelewengan harta dan harta benda. Pada 29 November 2017, Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia menyatakan pendapat bahawa mata wang kripto adalah dibenarkan, iaitu harus, di mana selagi memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama, pematuhan kepada peraturan riba. Berniaga atau barang ribawi menurut kepatuhan syariah dinyatakan dalam hadis yang terkenal oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh umat Islam berbunyi,
Tukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, bali dengan bali, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah dalam kuantiti yang sama satu tangan ke tangan yang satu lagi. Ya, ini dengan secara on the spot lah. Jika ia berbeza dari segi jenis, anda boleh menukarnya mengikut kehendak anda dengan syarat ia diserahkan tanpa penangguhan. Yang kedua, dari segi masa, kripto dilarang untuk bertukar dengan mata wang yang lain secara tertangguh. Mengikut pematuhan syariah, jual beli mestilah on the spot base. Perantaran dan penyelesaian hendaklah dalam tempoh 2 hari dagangan selepas transaksi dibuat. Terima kasih kepada Muhammad Izwan. Assalamualaikum. Nama saya Rushida Erma binti Abdul Rahim. Nombor metrik 266312 akan membentangkan topik seterusnya iaitu keputusan dan cadangan. Walaupun pelaburan dalam mata wang kripto berbahaya, ia juga mungkin menguntungkan jika dilakukan dengan betul dan sebagai sebahagian daripada portfolio yang seimbang. Jika seseorang ingin melabur secara langsung dalam permintaan untuk mata wang digital, mata wang kripto adalah pilihan yang bijak. Membeli saham perniagaan yang terdedah kepada mata wang kripto adalah penyelesaian yang selamat tetapi mungkin kurang bermanfaat. Untuk membuat pelaburan, walau apa pun faktor terbaik yang perlu ditentukan ialah risiko yang pelabur harus hadapi. Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amanah Saham 2021. Penurunan hampir 80% Litecoin dalam tempoh 12 bulan yang lalu telah menyebabkan kelas aset bersama dengan beberapa mata wang lain mengalami musim sejuk kripto. Sungguh menarik bahawa ini telah berlaku lebih daripada sekali. Tetapi, untuk diperhatikan bahawa Litecoin sentiasa bangkit semula. Ini tidak membayangkan bahawa pelabur mata wang kripto harus membeli dengan segera kerana ia juga tidak membayangkan bahawa melabur dalam Litecoin adalah idea yang mengerikan. Jika dibandingkan dengan aset keuangan lain, Litecoin mungkin mempunyai nisbah risiko kepada ganjaran yang tinggi. Pasaran mata wang kripto agak tidak stabil. Untuk memulakan, anda harus berhati-hati apabila membuat pelaburan yang besar sekaligus. Bagi pelabur yang ingin membuat pelaburan dalam mata wang kripto adalah Litecoin. Tahun ini akan menjadi peluang yang baik kerana harga kini berada pada kadar belian yang rendah untuk mereka. Bukan itu saja, mereka perlu tidak meletakkan semua telur dalam satu bakul kerana risiko mata wang kripto adalah tinggi kerana banyak kelemahan yang mereka ada. Namun begitu, ganjaran yang mengambil risiko ialah semakin tinggi pelaburan, semakin tinggi ganjaran yang mereka perolehi. Bukan itu saja, secara amnya, bagi pelabur yang tidak begitu mahu mengambil risiko, dinasihatkan mereka tidak melabur dalam jenis pelaburan ini kerana ia masih baru dalam pasaran dan ada peluang untuk ditipu dan terdedah kepada risiko yang tinggi. Okey, sekian saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.